Baik, Angkatan Tentera Malaysia ATM akan menggunakan teknologi drone dan pesawat tanpa pemandu UAV bagi memantau perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan sebagai sebahagian daripada usaha untuk membendung wabak COVID-19. Dan untuk kita memahami lebih lanjut mengenai penggunaan drone dan UAV ini, bersama melalui Skype adalah Pengarah Eksekutif Aeronerv, Saudara Muslim Abdullah Zaid. Assalamualaikum, Cik Muslim. Pertama sekali, kita ingin melihat apakah sebenarnya yang dimasukkan atau apakah kemampuan teknologi yang dimasukkan apabila disebutkan pemantauan perintah kawalan pergerakan ini menggunakan drone dan juga UAV. Okey, bismillah. Terima kasih kepada Awani atas jemputan ini. Jadi untuk kita mula lebih lanjut berkenaan dengan kemampuan teknologi drone atau UAV untuk digunakan dari sudut aspek pemantauan sepanjang perintah kawalan pergerakan ini, kita perlu lihat drone dan UAV ini adalah sebuah platform tanpa manusia, unmanned aerial platform, yang mana membawa beberapa payload ataupun sensor. Jadi dari sudut tugas untuk memantau, jadi payload yang akan digunakan adalah semestinya kamera lah. Kemungkinan RGB kamera yang mempunyai kapasiti untuk zooming ataupun thermal imaging kamera. Jadi antara tugasannya adalah untuk memantau pergerakan masyarakat. Jadi bagi memastikan masyarakat mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan lah. Dan dari sudut teknologi, sebenarnya teknologi pemantauan ini sudah semakin advance. Dari sudut pemantauan secara konvensional, contohnya kita terbangkan drone dan menggunakan drone untuk lihat di kawasan-kawasan tertentu bagaimana pergerakan masyarakat di situ secara mata kasar kita, dan ataupun kita juga boleh menggunakan teknologi image processing ataupun computer vision, yang mana keupayaan mission tersebut untuk melihat dan juga identify berapa orang yang sebenarnya dah keluar kat jalan ni, berapa orang yang masih berada di pasar dan sebagainya, dan terus boleh bagi maklumat kepada command center. Dan kalau kita tengok di China, contoh sudah ada teknologi ini, iaitu facial recognition teknologi, dan saya yakin di Malaysia juga ada. CSM ataupun Cyber Security Malaysia sudah mempunyai teknologi tersebut, yang mana sebenarnya kita boleh integrasikan dengan teknologi drone untuk kita identify lagi siapa sebenarnya yang keluar ke pasar itu, dan kita tahu spesifiknya mereka ni di mana, rumah di mana dan sebagainya. Jadi selain daripada itu, ia juga boleh digunakan untuk penguatkuasaan ataupun pendidikan, seperti contohnya kita memasang speaker pada drone tersebut. Jadi bila ia terbang di kawasan manusia yang ada orang berkumpul, yang tidak mengikut arahan dan sebagainya, kita boleh sampaikan concern ataupun teguran melalui speaker drone tersebut. Dan juga sebagai medium pendidikan, contohnya di traffic light dan sebagainya, kita terbangkan drone dan beritahu masyarakat tentang update semasa isu yang berlaku lah di sekeliling kita. Cik Muslim, apabila berlakunya keadaan ataupun suasana di seluruh dunia di peringkat global sebegini, di mana virus ini kita tidak nampak dan dia boleh transfer dalam jarak yang dekat, jadi ia menuntut kita untuk fully utilize teknologi yang ada. Jadi apa lagi keupayaan drone ataupun UAV ini yang boleh digunakan bukan saja dalam bidang keselamatan pemantauan seperti yang disebutkan tadi, tapi dalam pelbagai industri pertanian, keselamatan dan banyak lagi industri. Okay, jadi sebenarnya kita boleh lihat sebenarnya kepenggunaan drone ini lebih optimum jika kita aplikasinya dari sudut preventive measure. Maknanya di sini apakah perkara yang kita boleh buat untuk supaya perkara tersebut tidak, kemungkinan untuk menjadi itu lebih rendah lah. Contohnya saya ambil selain daripada kita kata isu COVID-19, ini yang kita hadapi, sebenarnya ada perkara disaster lain, contohnya tanah runtuh, keruntuhan bangunan di KL baru-baru ini, banjir dan sebagainya. Jadi drone ni kita boleh gunakan sebagai preventive tools, alat untuk mengumpulkan data lebih awal. Jadi kita boleh lakukan kita kata apa, projection lah, contohnya untuk banjir dan sebagainya. Dan jika kita ambil contoh dalam bidang pembinaan ataupun perombongan, ia boleh digunakan untuk mengukur stockpile ataupun mengukur kedalaman pit, berapa volume yang tanah yang kita dah ambil, digital elevation model,
lakukan 3D modeling untuk tanah ataupun untuk bangunan, traffic impact assessment dan juga environmental impact assessment. Jadi dari sudut pertanian lebih luas. Contohnya kita boleh buat pemetaan pengiraan pokok, pemantauan kesihatan tanaman dan juga kepenggunaan tanah, dan juga kita boleh lakukan anggaran hasil lah. Contoh kalau nanas itu sebelum dia berbuah, kita dah boleh kira berapa putiknya yang dah muncul lah. Jadi kita boleh buat anggaran hasil. By bulan ini berapa yang kita jangka akan hasil yang akan kita dapat lah. Jadi dalam bidang keselamatan sebenarnya jauh lebih banyaklah, antaranya pemantauan jarak jauh, countermeasure untuk hostile drone itu sendiri, dan juga antara idea yang sangat baik menggunakan drone sepanjang PKP ni adalah disinfectant spray lah. Disinfection spray, maksudnya kita spray nyah jangkitan, fluid nyah jangkitan lah pada kawasan-kawasan yang terlibat. Contohnya zon merah lah, di zon merah. Ya. Okey, Cik Muslim, bila kita bercakap mengenai keupayaan sesuatu peralatan ataupun platform drone ataupun UAV ini, teknologi itu boleh dibangunkan, tetapi apakah yang diperlukan sebenarnya, keperluan daripada segi infrastrukturnya, daripada segi perniagaan kerajaan untuk mereka meningkatkan keupayaan menyediakan platform ataupun infra yang sebaik sebetulnya dalam, saya kira ini merupakan salah satu teknologi IR 4.0. Jadi apakah sebenarnya yang diperlukan supaya di masa hadapan nanti kita tidak lagi seperti terpinga-pinga ataupun hanya boleh mengimpikan melihat negara di luar sana seperti Korea Selatan dan juga Jepun yang menggunakan teknologi, mengadaptasi teknologi IR 4.0 ini untuk mereka memastikan mereka dapat survive dari wabak-wabak seperti ini. Okey, jika kita lihat sebenarnya di Malaysia sendiri, kita adalah antara negara yang mempunyai konektiviti digital yang agak tinggi. Lebih daripada 80% rakyat Malaysia ni mempunyai konektiviti internet itu sendiri, dan melalui mobile phone contohnya. Dan ini adalah salah satu tanda bahawa keupayaan kita untuk memposisikan diri kita dari sudut digital produk, digital services. Dan kalau kita lihat data yang dikeluarkan oleh Malaysia Department of Statistics pada tahun sebelum ini, tahun 2017, GDP 18.3% sumbangan pada GDP negara adalah melalui digital ekonomi. Namun untuk kita nilai lebih lanjut, kadar sebenarnya yang terma yang kita boleh sebut adalah kadar adaptasi teknologi kepada SME, JLCs, agensi kerajaan dan juga kerajaan itu sendiri, bagi saya masih lagi pada tahap yang belum cukup matang. Walaupun konektiviti internet kita cukup tinggi, kita ada infra yang bagi saya cukup baiklah. Contohnya untuk 4G, mungkin 5G kita baru nak explore. Cumanya apa yang kita perlu bangunkan adalah concrete blueprint, national blueprint, bagaimana kita boleh implement teknologi ini. Kerana apa? Kerana sekarang ini contoh saya ambil dalam bidang pembinaan. SME berkeupayaan untuk membangunkan teknologi. Tetapi siapa yang perlu menggunakan teknologi ini? Semestinya adalah pihak kontraktor, developer dan sebagainya yang memerlukan pushing factor ataupun tolakan daripada agensi kerajaan sendiri. Sama juga dalam isu keselamatan pekerja, occupational safety and health, yang perlu tolakan adalah daripada pihak Department of Safety and Health dan juga pihak kementerian sendiri. Jadi solusi-solusi ini boleh dibina oleh syarikat-syarikat SME yang memang base-nya adalah digital services dan digital product. Tapi dari sudut implementasi ataupun commercialization secara keseluruhan dalam negara, ia memang sangat memerlukan support lah supaya ekosistem ini subur. Yang kedua bagi saya, tadi yang pertama adalah concrete blueprint lah. Yang kedua adalah polisi adaptasi teknologi yang jelas lah, dari peringkat pendidikan lagi sehinggalah kepada peringkat industri. Jadi sekarang ini kita dapat lihat mungkin dari sudut kematangan implementasi teknologi ini lebih kepada peringkat oil and gas. Tapi yang kita perlu matangkan lagi adalah di peringkat agensi-agensi dan juga prospek-prospek yang lain lah. Contoh dalam pembinaan, pertanian yang paling penting sebenarnya, termasuklah dalam pelombongan dan juga keselamatan. Yang seterusnya adalah perlunya bagi saya untuk kita meningkatkan educational investment terhadap pendidikan teknologi ini perlu dipertingkatkan, dan horizon bagi para pelajar ataupun para murid ni untuk diorang capai teknologi ini perlu diperluaskan.
Baik, terima Dan kasih. okey. Terima kasih Saudara Muslim Abdullah Zahid, Pengarah Eksekutif sama-sama. Aeronerv, bercakap ataupun berkongsi berkenaan dengan bagaimana wabak ataupun pandemik COVID-19 ini memaksa kita, menuntut kita untuk mengadaptasi IR 4.0.